Dia cakap, Mama, ada pocong tu melompat-lompat dekat belakang rumah tu. Masa tu sebab frame tingkap rumah tu pecah, jadi nampak bahagian dalam. Jadi mak saya pun masa tu kebetulan dia datang tu, dia jadi takut lah, seram lah. Sebab siang hari ada pocong. Sebab pocong muka dia hitam. Assalamualaikum. Yang tu kita punya. Okey. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, sebelum kita mula Pis, aku nak bagi tahulah. Kan sekarang ni kita masing-masing nak buat lebih daripada satu kerja, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita ada Export Overseas Academy, yang mana kita nak bantu pelajar suri rumah ataupun sesiapa yang nak buat duit tepi. Ini adalah platform yang sebenarnya sangat baik. Dan yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, dia orang akan ajar korang macam mana nak guna eBay ni, korang untuk berniaga. Yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang A to Z pasal eBay ni. Dan yang paling penting sekali, korang boleh pilih sama ada nak belajar online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi selepas korang klik link kat di description bawah ni. Ya, daftar sekarang, jangan lama-lama, masa itu mas. Okay guys, malam ni aku berganding dengan Azmi. Syuk tak ada disebabkan ada masalah peribadi yang kita boleh dielakkan. Ya. Oh Mi, Aku sebenarnya agak terkejut juga tiba-tiba kan dipanggil ke sini ya, walaupun agak terkesima, tapi sebenarnya excited. Betul. Tahun baru, azam baru ni. betul lah, dengan penampilan yang makin orang kata awesome. Tak boleh, kita sama je. Alamak. Okay baik, hari ni macam korang tahu, kita ada tetamu. Yes. Tetamu yang sudi datang untuk bercerita. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jadinya hari ni tetamu kita yang baru ni, seorang wanita yang hadir ke studio kita. Ya, terima kasih kak. Jadinya aku faham, lama sangat. Dia macam kekok sikit. So macam loading, macam blur kan. Okay, baik. Okay, jadinya macam kita tahu tetamu baru, kita akan perkenalkan. Jadinya kita nak bertanya khabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suria. Saya sekarang menetap di Melaka. Okay, saya nak mengisahkan tentang kisah seram lah, tentang sihir. Ni jiran yang menyihir. Jiran menyihir kak? Jiran yang menyihir. So sekarang ni masih lagi dalam dah sembuh ataupun dalam merawat lagi? Masih dalam rawatan lagi lah. Okay. Baik, dan cerita ni boleh dikongsikan lah kepada semua penonton ya? Okey, kisah dia bermula bila suami saya dapat posting ke Melaka, dari Temeloh ke Melaka Tengah. Okey, saya dapat rumah sewa tu melalui Mudah.my. Dan bila satu hari kami nak jumpa tuan rumah, membayar deposit rumah. Okey, jiran sebelah ni menyapa kan. Dia cakap, kenapa korang sewa dekat sini? Kenapa korang cari rumah ni? Korang nak sewa rumah ni, banyak setan, rumah ni banyak ular, dia kata. Jadi kita rasa macam tergamam lah. Masa tu saya tergamam, saya pandang suami saya pandang saya. Kebetulan masa tu kami dah bayar deposit rumah, dan cara dia juga macam agak mendesak lah. Dia kata kalau nak cari rumah, abang boleh carikan rumah
kalau korang nak rumah, tapi korang jangan duduk sini. Rumah ni bersetan, rumah ni ada ular. Jadi masa tu saya cakap dengan dia, okey, yang abang ni dia dah meninggal dunia lah. Meninggal dunia pada Disember 2022. Masa tu dia datang dengan anak dia lah. Dia datang kawasan rumah kita, masuk dalam pagar yang kita orang tak undang lah. Dia datang tiba-tiba dia cakap, kenapa datang duduk sini? Kalau nak cari rumah abang boleh carikan. Lepas tu kita orang cakap lah, kita orang kata tak apa bang, kita orang dah bayar deposit. Dia kata macam tu kan. Lagipun kita orang dah buat agreement dengan tuan rumah yang kita orang duduk sini dalam masa 2 tahun ke atas lah, macam tu. Lepas tu dia cerita, pembukaan cerita dia macam ni. Dia kata, Suria, ada dengar tak apa-apa dekat atas siling? Dia cakap, ada nampak apa-apa tak dekat atas siling? Dia kata, itu kisah dia lah. Permulaan dia nak buka pekung kisah dia ni ada membela benda-benda ni. Dia cakap, ada nampak tak dekat atas siling tu? Tak ada. Saya kata, tak ada bang. Saya cakap, lepas tu abang selalu kena benda-benda macam ni gangguan. Dia kata benda ni ada bunyi tapak kaki, ada cuma saya nampak lah. Saya kata satu hari tu kelibat hitam pendek. Saya kata kan, kelibat pendek ni dia lalu dekat ampai belakang, dekat dapur lah. Bila saya masak, saya buka tingkap, benda tu dah menunjukkan diri dia. Dia lalu bawah ampai baju lah. Oh, dia kata itulah benda yang ada tu, kacau-kacau tu. Dia kata macam tu. Lepas tu anak sulung pun nampak benda tu kat pokok mangga. Belakang tu ada pokok mangga yang memang pokok mangga yang tak terbela. Jadi dah tempat mainan benda tu lah. Bila anak saya satu hari nampak benda tu, anak saya menjerit. Masa tu waktu asal lah, anak saya nampak. Dia cakap, Mama, saya nampak benda tu. Benda tu dia bergoyang kat atas pokok tu, tapi dia badan dia besar, saya tak nampak muka dia, tapi benda tu tinggi. Dia cakap macam tu. Lepas tu satu hari ni dia cakap dengan saya lah. Dia kata nanti pokok-pokok yang abang tanam kat belakang rumah kau tu nanti abang alihkan. Tapi sampai kesudah dia tak alihkan pokok tu. Jadi satu hari ni kami 4 beranak ni buatlah macam gotong royong kat belakang, potong pokok-pokok semua, kita bakar semua kawasan situ. Jadi benda tu dia marah, benda belaan dia marah, kita orang kacau situ. Lepas tu besok tu kita 4 beranak ni sakit yang bukan macam sakit yang kena gigit nyamuk. Sakit dia gatal-gatal yang luar biasa lah orang cakap. Bila kita garu dia berdarah. Lepas tu berdarah dia macam ada cecair. Bila kita gatal-gatal tu, saya pun tengok macam pelik. Bila waktu asar je gatal, bila waktu asar masuk asar je gatal. Bila dah gatal tu kita macam dah tak boleh nak husnuzon lagi dah. Sebab saya kata ini bukan nyamuk ni, saya kata macam tu kan. Lepas tu saya pun pergilah dekat kawasan perkampungan lah, dekat area Masjid Tanah juga. Saya jumpa dengan nenek ni. Nenek ni dia bagi tahulah. Saya cakap, ni kenapa ya nenek? Saya kata, boleh tak tengok-tengokkan kenapa ya kita orang ni gatal 4 beranak? Saya cakap macam tu. Ni korang ni kena hama gatal ni orang hantar, dia cakap. Jadi saya pandang anak saya pandang suami saya kan. Kita macam terkejut lah. Kita tak sangka lah kan. Tapi kita masih boleh bersangka baik lah. Yang kita ni tak sangka lah yang jiran kita akan naya kita macam tu. Lepas tu saya tak serasi berubat dengan nenek tu. Jadi kita pun pergilah berubat, pergi Shah Alam. Saya pergi berubat dekat Jalan Kebun kat Shah Alam sana. Bila saya berubat kat Jalan Kebun Shah Alam sana, alhamdulillah lah, pas kita minum, mandi semua dengan apa yang dia ubatkan kita tu, pakcik Indonesia lah yang ubatkan saya ni. Bila dia ubatkan kita 4 beranak, alhamdulillah elok. Dah tak ada parut-parut yang kita kena gatal-gatal, hama gatal yang berparut berdarah tu dah tak ada dah. Memang elok sihat lah, alhamdulillah. Lepas tu dia bagi saya suruh pagarkan rumah. Memang saya sendirilah yang pagarkan rumah tu. Bila saya pagarkan rumah tu, nampaklah macam perubahan. Perubahan tu yang benda-benda dia tak akan ganggu kat kawasan rumah kita.
Tapi di sebalik pada itu dia tahu sebab dia yang monitor benda-benda belaan dia lah. Jadi dia marah sebab benda-benda dia dah tak boleh masuk ke kawasan rumah saya. Okey, faham. Bila dia dah tak boleh masuk dalam kawasan rumah saya tu, dia jadi marah. Ni tuan ni lah yang marah ni. Bila dia marah, dia hantar lagi sihir. Tapi dia hantar kat saya seorang. Sebab apa dia hantar kat saya seorang? Sebab saya yang ajak suami saya pergi berubat, ajak pergi ke sana ke sini, nak bagi pulihkan kita sakit kan. Saya yang ajak semua. Jadi saya lah yang tanggung sakit. Dia hantar sakit tu kat saya sebab dia marah sangat. Bila dia dah marah sangat tu, sakit tu, panggil juga orang datang berurut kita kan. Kita rasa macam kenapa badan kita makin berat, macam ada bebanan dekat badan saya. Bila saya rasa macam sakit, panggil lah orang untuk berubat ni lah. Tapi ubat yang orang datang ni, kita pergi berubat ni, tak berkesan. Saya ada kenal seorang ni lah, perawat ni yang pernah merawat saya dulu masa saya dekat Temeloh. Ini dekat Kempas lah, Abang Jo. Abang Jo ni yang merawat saya. Alhamdulillah saya sihat. Kita orang sihat. Tapi itulah, bila kita sihat, dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Pas dalam pada 2 bulan saya berubat yang dekat Jalan Kebun tu, bulan 12, si pelaku ini yang hantar sihir ni, dia meninggal mengejut. Meninggal mengejut. Jiran yang berdekatan tu ada telefon saya, dia cakap, Suria tahu tak Pak Abu meninggal, dia kata. Pak Abu meninggal. Masa tu kebetulan tu saya dekat kampung buat tahlil kenduri dekat ni lah, Kuala Selangor lah. Saya balik kampung. Masa tu jiran yang berdekatan tu telefon saya. Dia kata, saya tak tahu Ana. Saya kata macam tu kan. Ya ke? Dia meninggal. Cakap, ya dia meninggal. Lepas tu Ana pun terkejut. Dia kata, sebab tiba-tiba dia meninggal. Memang kematian dia tu misteri lah dekat dalam taman tu. Ini yang cerita ni, orang lorong-lorong yang ni lah beritahu. Jadi kebetulan Alhamdulillah saya tak ada kat situ masa tu. Dengan anak-anak saya balik kampung, ada kenduri tahlil kan. Jadi ni jugalah, macam terselamat jugalah, tak masuk dalam rumah dia, tak tengok mayat dia apa semua kan. Tapi lepas tu ada dendam daripada ahli keluarga dia. Dendam ni daripada anak dia dengan isteri dia. Bila saya sakit, saya pergi Johor, pergi Kempas lah, pergi berubat. Saya dah okey dah berubat dah okey dah. Okey sikit. Dalam seminggu saya sakit lagi, dia hantar. Ni anak-anak dia hantar lah, anak dengan isteri dia hantar. Ni Abang Ju tu bagi tahulah. Dia cakap jangan duduk rumah tu lagi, sebab rumah tu dia memang dah berjanji dengan belaan-belaan dia. Dia dah tanam dalam rumah tu, dia dah tanam sesuatu benda lah dalam rumah tu dengan luar rumah. Sebab sebelum ni jiran yang dah pindah ke Sarawak pun dia ada bagi tahu. Sebelum saya menyewa, ada penyewa orang-orang kerja yang dekat ni lah, dekat Sungai Udang, yang duduk menyewa dekat situ. Tapi disebabkan tuan rumah saya jugalah, dia tak betulkan pagar depan tu, engsel dia rosak. Jadi si mati ni dia boleh masuk dalam kawasan rumah saya tu sesuka hati. Jadi bila dia masuk kawasan rumah tu sesuka hati, pukul 1 pagi sampai pukul 4 pagi. Masa tu lah dia tanam benda macam, tak tahu apa yang dia tanam lah. Dia bawa geng-geng dia. Kadang-kadang dia bawa tu sampai pukul 4 pagi. Jadi penyewa lama ni tak selesa. Penyewa lama ni mengadu lah dengan tuan rumah kan. Tak selesa. Lepas tu dia orang pun keluar lah, dia orang tak menyewa kat situ. Jadinya bila yang duduk sewa lama daripada saya, dia ceritakan benda yang sama lah, apa yang berlaku, macam jiran yang berdekatan dengan dia bagi tahu. Yang dia ni memang tanam itu, tanam ini. Lepas tu Abang Jo ni cakap, yang merawat saya ni, dia kata, baik, pindahlah daripada situ. Dia cakap, selagi saya duduk dalam rumah tu, saya akan sakit. Tapi memang betul lah, selagi kalau saya balik kampung, saya memang sakit, tapi saya sakit tu berkurang. Semangat tu ada. Tapi bila saya duduk dalam rumah tu, saya jadi mental lah. Maksudnya sakit, dia akan datang ganggu. Hantu raya dia tetap menghantui kita lah. Macam kalau suami saya kerja, anak saya sekolah, hantu raya dia akan bersuara lah. Macam dia kacau kita dalam bilik macam tu. Dia akan tegur dengan suara kasar dia. Macam tu lah. Bila dia tegur macam tu, saya pasang ruqyah tu kat dapur.
Saya pasang ruqyah, tapi dia memang berani lah. Memang berani. Sampai saya pergi mengaji, hantu raya dia ikut saya sampai rumah tu, tak boleh mengaji. Macam-macam gangguan lah dia buat sampai kita jadi mental. Okey. Lepas tu saya pergi dekat KL. Berubat juga. Saya pasang perawat ni 2-3 orang juga yang dampingi saya ni. Saya tak pasang seorang. Jadi saya pergi KL, saya jumpa satu ni lah pakcik Indonesia ni jugalah yang tolong saya. Bila dia ruqyah, masa tu saya pakai telekong. Dia ruqyah saya pakai telekong, saya pakai telekong lah. Dia ruqyah saya. Memang orang cakap perawat ni, dia sampai muntah-muntah, dia sampai letih lah, orang cakap letih. Dia sampai duduk diam berpeluh-peluh. Maksudnya benda tu dah lama lah bersarang kat badan saya. Benda tu memang dah bersarang kat badan saya lama. Cuma saya tak tahu, saya lambat bertindak. Jadi badan saya lemah. Saya memang orang cakap tak bermain lah 1 tahun ni. 2023 memang teruk lah saya. Bila dia ruqyah saya okey. Dah okey. Balik rumah situ saya sakit balik. Saya jadi sakit balik. Saya jadi sakit, saya terbaring, saya tak boleh ni lah. Kadang-kadang kepala kita nak pecah dia buat. Dia datang benda-benda dia tu. Lepas tu bila saya macam tu, saya akan telefon lah pakcik tu. Pakcik yang kat KL tu, saya akan buat video call dengan dia. Dia yang banyak bantu saya. Dia akan ruqyahkan dalam 2 jam lebih. Masa dia ruqyah tu, saya akan muntah-muntah. Saya akan jadi tak ada tenaga. Sampai sekarang pun masih macam on off lagi lah. Maksudnya masih dapat rawatan daripada dia lagi. Selalu macam tu. Dia akan, bila kita berubat, dia lagi rancak tambah sihir tu. Dia rancak lagi tambah sihir. Jadi akak masih tinggal kat tempat rumah tu ke, atau dah berpindah tempat lain kak sekarang ni? Sekarang ni saya dalam proses nak pindah tempat lain. Maknanya sekarang still duduk rumah tu juga dah? Masih duduk rumah tu lagi. Benda ni dah berlanjutan dari tahun 2023? 2022. 2022. Masa betul-betul bulan puasa. Mungkin dia marah kot lah. Saya alihkan dia punya tong sampah semua, basuh bunga dia kat depan tu kan. Sebab dia cakap juga dia cakap masa tu dia hidup, dia kata kalau nak alih nanti bagilah tahu abang boleh alihkan. Tapi kita duduk situ dah lama, setahun lebih kan. Jadi depan rumah saya tu dah serabut, saya tengok barang-barang dia. Jadi bila saya alihkan, jadi sejak itulah dia tak bercakap dengan saya, tak bertegur dengan saya, dan dia akan meroyan. Bila suami saya balik, kadang-kadang suami saya kerja shift, dia balik malam sampai 12.30, kadang-kadang pukul 1. Dia dengar lah jiran ni meroyan, kau ni bodoh lah, kau buat apa, dia cakap itu. Lepas tu suami kita ni macam dia macam terpinga-pinga lah. Yelah, tertanya lah. Tertanya-tanya. Bunyi telefon tak ada, tapi kenapa dia marah? Bila lama-lama saya jumpa perawat cakap dia marah dekat benda belaan dia lah. Sebenarnya dia maksudnya dia dengan belaan dia lah. Dia marah dengan belaan dia. Macam tu. Okay. Bila saya ni lah dah okey sikit, itulah sebelum masa kematian dia tu. Kematian dia dalam beberapa bulan, dalam 2 bulan kematian dia, dan anak-anak saya ada jumpa pocong belakang rumah juga. Itu pagi. Rumah kosong. Rumah kosong tu memang jadi tempat, macam mana ya cakap kalau dia dengan iblis tu, tempat dia dah pengabdian dia dengan iblis tu kat rumah tu memang rumah kosong. Sebab tu rumah kosong tu tak ada orang beli. Dah tulis lelong ke apa, memang tak ada orang beli. Anak saya jumpa jelas. Kebetulan masa tu mak saya datang, bawa lah anak buah. Takkanlah budak kecil ada saka kan. Budak kecil ada saka, budak kecil nampak mata dia. Dia cakap, Mama, ada pocong tu melompat-lompat dekat belakang rumah tu. Masa tu sebab frame tingkap rumah tu pecah, jadi nampak bahagian dalam. Nampak bahagian dalam. Jadi nampaklah jelas. Jadi mak saya pun masa tu kebetulan dia datang tu, dia jadi takut lah, seram lah. Sebab siang hari ada pocong. Sebab pocong muka dia hitam, hangus, tak nampak. Saya ingatkan kok kalau budak-budak ni menipu, tapi budak-budak dia tak menipu. Bukannya 1-2 orang nampak, ada 4 orang budak kat situ. Lepas tu besok tu orientasi sekolah anak saya. Saya pun balik sekolah daripada anak balik sekolah, saya pun parking kereta kat situ. Saya menyewa tu dekat corner lot.
Jadi corner lot tu boleh parking kereta. Bila saya parking kereta, saya nampak kelibat dia. Dia tengah memerhati lah. Dia duduk, dia memerhati. Dia memerhati. Dalam tu macam ada tong cat jugalah. Dia memerhati. Kita buat nampak tak nampak lah kan. Kita bacalah apa-apa yang patut. Tapi dia mengacau macam tu lah. Kadang-kadang saya dengar dia menangis. Saya tak tahu apa sebenarnya. Dia menangis tepi rumah. Dia tu Pak Abu yang meninggal tu ke atau benda tu ke? Belaan dia. Belaan tu? Belaan dia. Menangis. Saya tak tahu nak cakap berapa kali dah saya pagar rumah tu. Saya pagar. Setiap kali saya bubat kat Johor, saya pagar rumah tu. Setiap kali saya pergi jalan kebun pun, saya pagar rumah tu. Saya balik dari KL tu pun, saya pagar rumah tu. Jadi benda tu macam kepanasan. Jadi kepanasan. Jadi yang monitor dia ni, anak dengan isteri dia ni pun jadi marah lah. Sebab benda-benda tu dah tak boleh nak main dekat kawasan tempat rumah saya tu. Jadi dia marah. Jadi dia buatlah macam hantar sihir. Dia ada satu hari tu, ada cendawan yang aneh lah tumbuh dekat depan rumah saya. Bila dia tumbuh tu, tapi anak saya tak sentuh lah cendawan tu. Sebab dia pelik. Kenapa ada cendawan tu kat situ? Selama kita orang duduk dekat 3 tahun, tak ada cendawan tumbuh kat situ. Bila cendawan tu tumbuh, saya pun jadi tanda tanya lah. Saya kata, jangan sentuh benda-benda yang pelik ni, benda-benda yang aneh jangan sentuh, saya kata. Jadi bila saya kata jangan sentuh, saya tanya perawat saya yang selalu video call dengan saya, Pakcik ni, bila saya setiap kali ruqyah, saya akan letak 10 bungkus garam kasar dengan air. Saya dah standby dah, garam-garam kasar ni saya standby. Lepas tu dia cakap nanti Suria letak garam tu tabur kat keliling cendawan tu. Saya buatlah apa yang dia cakap tu. Bila saya tabur kat keliling cendawan tu, saya nampak cendawan tu makin buruk. Dan rumput tu dia macam terbakar. Rumput tu macam kena racun terbakar tu. Okay, faham. Cendawan tu dari tegak sampai dia lentur lah. Sampai dia macam layu. Lepas layu, yang saya pelik tu, cendawan tu dia berlalat. Cendawan tu berlalat, lepas tu buruk. Memang buruk. Lepas tu bila dah buruk, pakcik tu cakap, nanti Suria letak lagi dekat atas cendawan tu. Walaupun dia dah buruk, ada boleh letak lagi lah 1-2 biji garam atas tu kan. Garam tu terus tumbang lah. Tumbang. Bila tumbang, besok tu saya tengok kawasan cendawan tu semua, termasuk cendawan tu, jadi terbakar macam kena racun. Rumput tu jadi kuning, busuk, lepas tu lalat pun hinggap kat situ. Lepas tu pakcik tu cakap dengan saya, dia kata, Suria, sebenarnya benda tu memang orang hantar. Saya cakap, sebelum orang tu hantar, saya tahu. Sebab saya dapat mimpi. Sebelum dia nak hantar sihir tu, ada memang pakcik baju putih pakai kopiah. Saya tak kenal pakcik tu. Dia cakap, Suria, nanti ni ada jiran tu tambah sihir lagi. Dia kata tu. Kebetulan kalau jiran saya tu balik kampung, memang saya akan sakit. Dia akan tambah sihir tu lah. Bila dia tambah sihir tu, saya orang cakap ni lah, menanggung lah sakit tu bertambah-tambah. Azab. Lepas tu bila 2 hari dia dah balik dekat situ, saya dapat mimpi lagi. Tapi mimpi ni daripada lembaga hitam. Macam hantu raya dia lah. Hantu raya ni beritahu, ni Suria, jiran kau ni bagi sihir lagi, dia kata. Perkataan dia sama dengan pakcik yang baju putih tu. Jadi saya akan monitor benda-benda ni, cakap dengan pakcik yang selalu ruqyah saya tu lah. Dia kata betul lah, dia hantar sihir dengan saya, dia tambah lagi. Dan kaki saya sebelah kiri ni tumit saja, bukan tapak kaki tau, tumit saja. Tumit saya ni sakit dah lama. Dah lama, macam dalam 6 bulan 7 bulan jugalah sakit. Bila kita mijak sakit. Dah ada waktu-waktu dia. Macam waktu asar sampai malam sakit. Dia sakit macam mana? Pedih ke ataupun tajam ke? Berdenyut macam mencucuk. Berdenyut macam mencucuk macam tu tau. Lepas tu saya tanya pakcik ni, pakcik yang ruqyah saya ni kan, dia kata benda dia tu dah letak kemenyan hitam depan pagar rumah saya. Pagar rumah saya tu dia dah letak kemenyan hitam. Kakak terpijak lah. Saya orang pertama terpijak. Masa tu subuh. Bila subuh saya sukalah macam bersihkan kucing saya, najis kucing saya kan. Jadi saya orang pertama kadang-kadang keluar. Jadi kita buka pagar tu, kita lah yang terpijak. Jadi kena. Sampai sekarang sakit lagi.
Ada waktu-waktu dia sakit. Lepas tu dia cakap, okey, ambil garam ruqyah tu tabur. Dia kata setiap 3 hari sekali tabur, dia cakap. Saya taburlah depan pagar. Pagar antara sempadan daripada dia punya tempat tu sampai dekat dekat ni lah, kawasan pagar ujung tu. Dia kata kalau boleh pagilah, nanti benda dia akan tabur pula kemenyan hitam tu kan. Yang tak baik lah, benda yang tak baik lah. Benda tu walaupun kita tak nampak dia, tapi dia dengan cara dia buat tu. Bila saya tabur garam kat kawasan tong sampah saya tu ada rumput tau. Bila saya tabur kat kawasan situ, rumput-rumput tu macam hangus terbakar juga. Jadi saya tanya perawat saya ni, kenapa dekat tepi tong sampah tu, situ pun dia ada juga letak. Sebab kita pun kadang-kadang terpijak juga kawasan situ kan. Jadinya dia pandai, taktik dia pandai. Taktik dia pandai lah. Dia buat macam cara sihir macam mana pun pandai lah dia nak bagi kita sakit. Lepas tu ada satu malam ni, ini waktu yang bila dia dah tambah-tambah sihir kat saya. Ada satu malam ni saya tak boleh tidur tau. Saya tengok live JH The Chapter kan. Saya tengok live JH The Chapter. Saya tengok lah. Masa tu kebetulan saya tak tidur lagi. Anak-anak saya dah tidur, suami saya dah tidur. Saya dengar tepi dinding. Saya memang selalu dengar jelas. Dia bukan menangis, tapi dia macam merintih macam tu. Dia bunyi tapi lama sangat. Tapi Alhamdulillah perawat saya ni memang dia merawat orang sampai pagi. Bila saya mesej dia je, dia blue tick, dia baca. Laju respon dia laju lah. Dia respon laju. Dia cakap Surya nanti tolong ambil garam ruqyah tu, Surya letak dekat keliling tilam yang Surya tidur dengan katil anak Surya. Dia cakap macam tu. Okey, besok pagi subuh pergi keluar tabur dekat keliling rumah. Maksudnya dekat tepi rumah saya tu lah. Tapi memang betul dia cakap tu. Memang tak ada dah saya dengar bunyi tu. Jadi Alhamdulillah lah perawat ni dia bagi apa orang cakap, solution lah, macam penyelesaian sikit lah. Penyelesaian sikit. Kalau tak saya memang merana. Sebab saya sampai tak cukup nafas, saya sesak nafas. Saya tak boleh, memang tak boleh bernafas. Lepas tu saya akan jadi mental lah. Macam bila benda tu datang, dia akan kontrol kita. Dia sendiri cakap dia kontrol saya. Dia akan buat kita jadi merepek-repek lah bercakap. Saya sampai dah kadang-kadang saya dah penat sangat. Saya cakap sampai satu hari saya cakap baik bunuh saya lah, senang. Ambil pisau senang bunuh saya. Saya dah tak penat dah nak tanggung benda-benda ni. Saya kata macam tu. Tapi sejak tu lah bila suami saya bawa saya pergi berubat, pergi JB tu, ada kurang. Bila saya dah kat sana, rawatan dia guna air bunga. Air bunga yang dia dah baca. Bila saya mandi, saya akan muntah. Saya muntah keluar seketul. Benda tu memang, benda tu dia hantar yang tersangkut kat dada saya. Yang tersangkut kat dada saya ni, dia macam najis tau. Dia bentuk dia warna najis. Dia tak berderai. Bila kita muntah kan kita berderai kan. Ni kita muntah, dia seketul keluar. Dia tak berderai pun. Dan lepas tu badan saya jadi panas. Muka saya panas, dada saya panas. Mana yang sakit tu panas. Belakang saya panas macam kena cili. Panas dia. Lepas tu baru bila saya tarik nafas, baru okey. Kalau tak memang kita rasa lain lah. Sebelum mandi tu dengan lepas mandi tu memang jauh beza. Dia punya orang cakap perbezaan dia lah. Sebelum kita sakit dan selepas. Tapi dia tahu saya macam pergi merawat ni, pergi jumpa perawat, dia tahu. Dia tahu benda tu dia dah monitor dah. Dia monitor kat tuan dia lah. Dia beritahu dia ni pergi ni. Lepas tu nanti dia pun akan balik kampung lah. Dia akan pergi tambah sihir kat saya. Yang menyihir saya ni, dia menyuruh orang asli yang menyihir saya ni. Yang cakap ni yang perawat saya daripada Kempas ni lah. Maksudnya yang jiran tu gunakan ilmu orang asli pula? Ya, dia pergi balik kampung tu jumpa orang asli. Orang asli ni yang menyihir kita lah. Kalau boleh memang dia nak kita mati secara perlahan. Perlahan-lahan mati macam tu. Dia cuma nasihatkan dekat suami. Dia kata baik pindah cepat sebelum nanti mata dia terbeliak. Dia kata macam tu. Macam tu lah. Mata siapa kak? Mata saya lah. Okay kak, saya nak faham balik cerita ni lah.
Yang dia kata setiap kali balik kampung, yang dia hantar sihir yang lagi kuat, makin kuat sampai Gunung Arasli tu. Ini selepas kematian Pak Abu tu kak? Selepas kematian Pak Abu lah dia jadi macam tu. So yang meneruskan legasi ni anak beranak dan bini isteri dia. Uish, apa dendam dia sebenarnya ni kak? Sebab sebenarnya macam ni, dia nakkan kawasan rumah yang saya duduk sekarang ni. Sebab dia dah selesa dengan situ. Dan ini tuan rumah saya sendiri cakap, dia kata memang dia nak rumah tu dulu tapi dia nak beli tak lepas. Jadi dia tak lepas ni. Dia tak dapatkan. Tapi sebelum tuan rumah saya beli, dia yang keluar masuk kawasan situ. Sebab dia duduk sebelah tu kan. Jadi dia keluar masuk situ sebab masa tu tak ada pagar lagi. Tak ada penyewa, so dia memang akses mudah lah. Jadi dia letak kayu, dia letak barang-barang dia. Ini tuan rumah saya cerita, bukan saya buat cerita. Dia cerita kat saya. Saya pun maklumkan kat tuan rumah saya pasal saya sakit kena sihir dia hantar ni. Lepas tu dia cakap memang dia nak rumah tu tapi tak dapat. Tapi tuan rumah saya tak sangka lah, dia buat cara sihir halus macam ni bagi penyewa ni keluar. Sebab Abang Jo tu cakap dengan saya, di antara penyewa yang paling lama kita orang lah. Sebab dia tengok kita serasi duduk kat situ kan. Tapi dalam pada serasi kita duduk pun kita sakit dah setahun lebih. Saya lah sakit setahun lebih sampai sekarang. Jadi dia macam tu lah, dia berdendam dia. Kalau dia rasa nak tambah, dia balik kampung. Saya takut kalau dia balik kampung. Dah tahu lah, mesti ada something ni. Kalau dia balik kampung, saya tahu saya akan sakit. Dia nak balik kampung tu, dia akan inform akak ke atau dia hilang akak tahu dia balik kampung? Saya nampak kereta dia tak ada. Rumah dia akan buka lampu, gate dia berpadlock lah. Macam tu. Saya tahu, saya akan cakap. Saya punya insting ni, saya tak cerita dengan Abang Jo tu. Tapi Abang Jo, apa yang Abang Jo cakap sama dengan apa yang saya rasa. Firasat saya lah. Mengenai apa yang saya dengar, yang saya nampak. Macam anak saya pun banyak kali nampak benda-benda kelibat dia lah dekat belakang rumah tu. Okey, dan sebenarnya Jian ni dia daripada memang orang Malaysia ke atau dia daripada Malaysia? Saya sorry lah nak tahulah. Sorry lah kalau nak tanya. Jiran ni Muslim ke apa kak? Jiran ni Muslim ke non-Muslim? Jiran ni jiran orang Islam. Bini dia ajar mengaji lagi budak-budak. Uish, ajar mengaji? Ajar mengaji. Sebab tu orang macam tak sangka. Yang ni Abang Jo ni cakap dengan saya, dia kata sebenarnya orang-orang kat situ dah tahu dah dia macam mana masa si mati ni hidup lah. Sebab tu orang-orang situ tak berani dengan dia. Dia ni punya ilmu ni bukan kaling-kaling orang kata. Ilmu hitam dia. Ilmu hitam dia yang paling dahsyat lah orang kata. Sebab tu dia tak berapa sangat campur dengan orang kat situ zaman tu. Dan faham. Kematian si Abu ni, dia macam mana kematian dia? Adakah berlaku sesuatu yang misteri macam mana tu? Kematian dia ni agak misteri lah yang orang-orang kat situ cakap. Dia cakap memang apa ni kak? Dia kata ni kawan saya lah dekat situ, dia cakap memang misteri Kak Suria. Dia kata sebabnya 2:30 pagi dia meninggal tu dekat dapur. Dia macam terjatuh kat dapur lah macam tu. 2:30 pagi. 2:30 pagi. Orang cakap masa dia nak macam buat urusan dia mati ke pun macam agak susah sikit lah. Macam urusan ke bumi dia, mandi apa semua. Macam susah sikit lah. Ini yang jiran cakap dengan saya lah. Saya dengar kan, tapi saya tak pergi. Kebetulan saya tak pergi. Selamat dunia akhirat orang cakap. Sebab jiran yang ada pergi rumah dia, masuk rumah dia, jiran tu saya cakap seram. Dah masuk rumah dia seram, dia kata. Aura, dapat rasa aura gelap yang tak bagus lah. Seram dia kata. Faham. Okey, jadi saya nak tahu juga kalau sepanjang akak berjiran dengan dia orang tu selepas kematian Pak Abu kan. Memang akak tak ada bertegur dengan bini dia, anak dia? Tak, saya tak pernah tegur sebab kita orang blok dengan canvas. Sebab kita orang lagi takut sebenarnya. Sebab apa yang sangkaan saya tu semuanya betul. Kita tak nak dia baling apa-apa benda dekat rumah. Maksudnya bila kita duduk rumah yang bersebelah-sebelah ni, dia ada satu orang cakap apa, pagar macam blok kayu, blok batu tau. Blok batu separuh. Okay, jadi separuh nampak. Jadi kita tak nak nampak dia buat kita apa-apa baling barang dia. Jadi saya tutup dengan macam ni, tirai hitam lah. Okay, faham.
Tak nak tengok muka dia kalau boleh. Faham. Okey, dan sehingga hari ini masih lagi berubat dan belum settle lagi masalah ni sebenarnya. Belum, saya belum settle lagi. Tapi dalam proses nak pindah rumah lah. Dan okey, ada tak perawat lain kata, andai katalah ditakdirkan dia hantar lagi sampai habis, apa dia nak sebenarnya? Dia nak tujuan tu memang akak pindah ataupun agenda lain ke? Ataupun ada agenda lain. Dia lah sebabnya akak penyewa. Sepatutnya secara logik akal dia patut hantar yang tuan rumah. Itulah aku dah tanya benda tu juga. Kenapa perlu dia hantar dekat penyewa ni kan? Orang yang sewa ada ni. tak perawat lain cakap sesuatu? Apa tujuan lain? Perawat yang kempas tu lah, Abang Ju tu cakap, dia kata dia memang tak nak ada siapa-siapa kat rumah tu. Sebab dia nak takluk tempat tu, rumah tu, kawasan tu. Jadi untuk keselesaan dia dengan belaan-belaan dia lah. Okey, faham. Maksud dia macam ni lah, dia tak nak attack tuan rumah. So tuan rumah tu tak boleh nak jual lah. So biar rumah tu sentiasa kosong untuk letak barang dan mudah dia untuk akses. Okey, faham. Baik, okey. Dan lagi satu yang dia marah sebab bila saya pindah situ, tuan rumah terus tukar pagar baru. Jadi bila tukar pagar baru, saya memang siang hari pun saya akan padlock dua-dua sudut. Jadi dia tak boleh nak masuk. Jadi mungkin sebab tu dia jadi marah lah. Sebab pokok dia tanam pun suami saya tebang. Pokok yang dah ni kan, yang dah hidup, pokok apa dia tanam saya tak tahulah, pokok belimbing macam tu rasanya. Dekat tanah sebelah tu suami saya tebang. Jadi dia marah lah. Makin jadi kita dia kemas di belakang dia tu, pokok-pokok tanaman dia yang tak berapa nak hidup tu pun dia marah lah. Benda tu marah. Dan selepas startnya kejadian Akak Suria disantau semua, adakah Akak Suria dah boleh nampak benda-benda halus ke apa ke? Benda-benda tu. Benda-benda tu saya tak nampak lah. Sebab saya dah cakap dengan Abang Ju, saya kata tutuplah hijab saya. Saya tak nak nampak. Sebab kita teruklah diganggu. Kadang-kadang dia ketuk pintu, ketuk pintu depan belakang. Dia ketuk tu waktu bila anak pergi mengaji, suami pergi kerja petang. Waktu-waktu yang tak ada orang kat rumah, saya seorang. Tapi Alhamdulillah sebab kita ada bela kucing. Kucing tu protect kita jugalah sebenarnya. Alhamdulillah sangat. Dan macam Kak Suria sendiri, kalau Kak Suria kata kadang kalau benda tu dihantar lagi, Kak Suria boleh dapat tahu. So macam mana Kak Suria boleh dapat tahu selain daripada mimpi tu, ataupun semasa Kak Suria bercerita sekarang ni, benda ni boleh datang ke apa? Dia akan lalu dekat tulang belakang badan saya. So akak tak selesa lah sekarang ni? Kita boleh rasalah benda tu. So macam sekarang ni dia rasa macam berat. Dada kita macam kena himpit. So macam akak cerita sekarang ni, akak rasa sakit? Ada rasa sakit lah. Dia belaki belah kanan, belaki tulang belakang kita ni, dari belakang bawah ni, dia naik ke atas. Tulang belikat kita lah senang cerita. Tulang belikat kita, tulang belikat, dada ni, dia pandai. Dia tak bagi perawat kita pegang. Dia akan bagi sakit, letak dekat ni atas kita punya bawah dada ni. Jadi perawat ni tak dapatlah nak pegang. Sebab perawat tu pernah kena cekik dengan dia, benda dia marah. Sebabnya dia kerap lah macam rukiah saya 3 hari sekali dia rukiah saya. Dia cakap saya pun kena cekik dengan benda dia kata. Dia marah sebab saya tolong Suria ni, dia cakap macam tu. Tapi sekarang ni sebab adik saya kirim lah daun jelantang gajah ni kan. Alhamdulillah lah, daun jelantang gajah ni dia untuk mengelakkan macam jin. Daun jelantang gajah ni Ada contohnya? Ada contoh. Ada Ada contoh. Tapi daun ni tak boleh pegang. Jadi macam daun ni dia gatal. Letak dalam plastik. Macam ni tu tak boleh pegang. Macam mana nak ni? Macam gini. Dalam plastik. So macam mana nak settle ni Kak? Dia guna cara macam mana nak ini amal? kan letaklah macam dekat tiang, dekat langsir ke, gantung lah. Ataupun letak dekat atas buku pun boleh. Jadi dia ni lah, dia macam mengelak lah sihir-sihir. Jadi bila saya dah adik saya kirim daun ni, macam ada kurang sikit. Kurang sikit sebab perawat tu telefon saya, mesej saya, dia cakap lama dah Suria tak telefon, dah okey ke, dia kata.
Okey macam tu lah. Tak adalah teruk macam dulu kan. Alhamdulillah lah. Okey, baik. Okay lah, ni antara ikhtiar lah yang Kak Suria buat. Okay lah. Baik. Ikhtiar. Selebihnya Allah yang tentukan. Betul? Betul. Okey, baik. Terima kasih untuk cerita malam. Satu bagi yalah, cerita senang cerita hari ni adalah cerita dipanggil jiran daripada neraka. Aku nak cakap benda tu juga sebenarnya, tapi Ya, jiran neraka. Takut juga nak cakap, jiran kan? neraka. Memanglah kan, takut mungkin kita tak tahu sama ada dia mendengar ataupun tak. Tapi yang pastinya akak bercerita dalam keadaan yang ada something datang kat belakang akak kan. Atau akak tak selesa belaki atau belakanan saya sebenarnya. aku tak tahu. So sebab tu saya bertanya disebabkan adakah akak di attack ataupun ni atau berlaga something. Tak ada, dia macam ni lah. Kalau saya bercerita pasal benda ni dekat kawan ke, dekat mak ke, saya akan rasa sakit tu. Dia akan rasa tekan dada kita. Dia akan tekan belakang kita. Tulang belakang saya ni akan jadi macam dia lalu tu kita boleh rasa. Dia lalu tu kita boleh rasa. Saya macam tu. Saya boleh dapat tahu. Yalah. Sebab rasa akak tu bercerita apa yang akak rasa ditekan, aku rasa tertekan. Aku pula tertekan dengan kau cakap macam ni. Aku cuak dekat kau. Jadi aku rasa macam ada something. Tapi tak apa, benda tu biarlah berlalu. Jadinya okey Kak, adakah cerita lagi selepas ini kalau ada permintaan daripada penonton Santai Chill? InsyaAllah ada dekat tempat lama lah. Tempat lama. Maksudnya sambungan daripada Bukan. Dia sebelum cerita je. lain. cerita lain pula. Ada penampakan dan semua. Penampakan adalah saka. Saka. Okey, baik. Okey, baik kepada korang semua. Kalau kau nak lagi, kau minta apa tu, kau jampi apa? Betul. Kalau nak kau minta komen part tu kan. Jadikan cerita hari ni adalah cerita ihtibah yang di mana ialah sifat manusia ni memang aku kata kalau nak dikatakan jiran sebelah ni nak katakan iblis, dia lagi iblis daripada iblis. Israel. Jadi kita sama-sama doa agar Kak Suria untuk sentiasa sihat, sembuh sehingga hari ini. Ifrit. Dan Ifrit. Bukan. Moga-moga dia kembali sihat. Dan kau ada apa nak cakap gini? Aku lah setelah aku dengar, aku analyse, observe balik. Aku bukanlah seorang yang bijak pandai kan. Tapi kalau aku mungkin antara solutionnya pindah keluar dari rumah sewa tu. Tapi mungkin atas desakan faktor-faktor lain yang tak membolehkan kita pindah. Jadi antara solutionnya bagi aku, kita cuba keluar daripada kelompok di attack tu. Try keluar daripada rumah lain, cari rumah lain. Tapi saya faham lah mungkin ada struggle, ada challenge yang tersendiri lah kan. Jadi sebab itulah, kalau boleh elak, aku elak itu je. Takut lah. Okey, nak pindah bukan senang. Ya betul. Tu faktor-faktor banyak. Cari rumah pun bukan senang. Banyak kerja. Okey, baik. So akak ada apa-apa nasihat untuk kepada penonton Santai Chill? Macam mana saya nak cakap, kadang-kadang kita ni tak kacau orang. Kita tak kacau orang. Saya ni kurang bercakap lah. Maksudnya kita dengan anak, dengan suami je, kurang bercakap dengan jiran. Maksudnya nak mengata jiran tu tak ada, nak keluar berbual dengan jiran tak ada. Tapi jiran balas macam ni, tu yang saya pelik lah juga. Terkesima semua. Saya dengar lah Ustazah Asmaharun kata kita jangan cakap kita tak pernah kacau orang. Tapi selama sepanjang saya duduk hampir 3 tahun, memang saya tak ada nak kacau jiran, nak mengata dia, tak ada. Apa cakap wawahi lah, tak ada. Tapi saya pun macam agak kecewa lah bila dia bagi kita sakit dengan perwatakan dia yang orang cakap kau mengajar budak-budak mengaji, dengan anak pakai tudung semua kan. Tapi itulah nak cakap macam mana, manusia ni hati dia tak sama. Rambut sama hitam tapi hati tu tak tahulah nak cakap. Yalah. Itu yang dinamakan dalam terma Islam kita adalah munafik. Yes, penunggang agama. Sebab kita kena tahu iman kita bukan terletak pada pakaian ataupun cara kita beradab, tapi iman kita terletak cara kita beribadah dan tingkah laku kita terhadap jiran kita ataupun dengan makhluk-makhluk lain. Sebelum tu kita nak bagi tahu, mungkin ada tertanya lagi tentang Export Overseas Academy ni apa kan. Jadi korang boleh daftar dan korang akan belajar macam mana nak set up account, macam mana nak cari produk yang sesuai, cara macam mana nak dapatkan courier yang terbaik, dan macam mana korang nak set up gudang di overseas ataupun United States. Betul. Siapa sangka korang duduk dekat Malaysia tapi korang miliki gudang dekat US.
Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia, gaji USD. Okey, itu saja untuk cerita kali ini. Dan kalau korang berminat untuk berkongsi cerita ini, korang boleh tekan komen untuk part tu. Mungkin lepas ni Azmi tak ada, mungkin Syuk ganti, kita tak tahu. Aku dah lagi dulu. Okey. Okey, macam biasa jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa anda di next video. Assalamualaikum. Bye bye.